الرجيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para ahli jawatan kuasa Surau Raudatul Indah, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, mak-mak, abah-abah, alimin, para pendidik, guru-guru, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Jalla wa Ala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sekali lagi bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita meneruskan program kuliah Maghrib kita seperti biasa, insya-Allah. Dan istimewanya kita bertemu malam ini, dia berbeza dengan sebelum-sebelum ni lah. Sebab minggu lepas jumpa, minggu ni jumpa lagi. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan yang diberkati serta dihindari daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kalau minggu lepas kita malam yang ke-13 daripada bulan Rabiul Awal, pada malam ini kita berada pada malam yang ke-20 pada bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Cepat, pantas masa berlalu, pejam celik dah seminggu. Daripada 13 dah jadi malam yang ke-20. Seminggu lagi malam ke-27. Lepas tu 3 hari lepas tu dah masuk Rabiul Akhir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lepas tu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dah masuk tahun 1444 Hijriah. Pantas masa berlalu, kita merasakan ianya berlalu begitu pantas, subhanallah, bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan yang diberikan, dikurniakan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh baginda bukan daripada nafsu baginda, bukan daripada apa kita kata keinginan baginda sendiri nak kata begitu, tetapi ia dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Nabi kata akhir zaman masa akan terasa pendek, masa akan terasa begitu pantas berlalu, maka ianya sesuatu yang benar. Kita yakin dan percaya. Walaupun banyaklah faktor yang kita kata ataupun boleh kita fikirkan sebagai penyebab kepada kenapa masa itu dirasakan begitu pantas. Kalau dulu ataupun ada yang mengatakan, sebagian ulama ataupun ustaz-ustaz kita mengatakan, guru-guru kita mengatakan, dulu mungkin urusan kita tak banyak sangat. Urusan tak banyak. Contoh macam
almarhum ayah mertua saya lah. Dia kerja kebun tuan-tuan. Jadi lepas subuh dia siap-siap dia pergi kebun. Pukul 11 dah balik, dia qailullah rehat kejap, makan tengah hari, tu solat zuhur. Lepas tu dia buat urusan-urusan lain, petang, malam. Jadi masa tu rasa panjang aja, tak banyak urusan. Tapi kita mungkin sebab kita kerja 8 to 5, 8 ke 5. Rasa penuh masa. Balik pukul 5 tu Allah, kejap je dah maghrib. Kejap je dah maghrib. Pukul 6.54 dah maghrib. Kan? Lepas tu isyak. Lepas tu dah malam, dah gelap. Tidur, rehat, esok pagi sambung lagi hari kita, benda yang sama ataupun rutin kita. Maka kita rasakan mungkin itulah penyebab masa menjadi seolah-olah makin pendek, sedangkan 24 jam tu samalah, tidak berubah. Wallahu alam, apa pun sebabnya yang kita rasakan, yang mungkin kita boleh katakan kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi, benar ianya terasa berlalu begitu pantas. Sebab itu lately, orang Jawa kata lately tuan-tuan, kebelakangan ini ada beberapa perkara yang berlaku mengiyakan, membenarkan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Sebenarnya banyak benda tuan-tuan, tapi mungkin ada benda yang kita tak berapa perasan, kita tak berapa nampak, ataupun kita tak indahkan. Yang terkini memang orang semua perasan dan nampak tuan-tuan. Apa dia? Pesta dekat Riyadh. Pesta dekat Riyadh viral tuan-tuan, viral pakai drone. Saya tak ulas panjang lah tuan-tuan, boleh cari kat YouTube kalau nak tengok, dan ada beberapa perkara lagi. Tetapi kalau kita tengok balik, sorot balik dalam hadis Nabi SAW, sebab orang kata kenapa buat dekat apa ni, ialah Saudi kan, kira sebelah-sebelah dengan Mekah, Madinah gitu. Kenapa berlaku perkara seumpama ini? Balik kepada apa yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan kebaikan untuk Syam dan Yaman. Maka sahabat pun kata, ya Rasulullah, doalah sekali untuk An-Najd. Hari ini kita panggil Riyadh. Nabi ulang balik doa mohon kebaikan untuk Syam dan Yaman. Nabi tak sebut juga An-Najd ataupun hari ini yang kita panggil Riyadh tadi, sebab di tempat itu nanti di akhir zaman akan keluar perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara yang seumpama tanduk syaitan, perbuatan-perbuatan yang merosakkan. Benar apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Pagi tadi saya dapat satu lagi berita daripada sahabat di Tanah Suci. Dia kata projek Vision 2030 Saudi. Dia nak menghijaukan banyak kawasan di sana. Tanaman berapa batang juta pokok tuan-tuan, mereka usahakan. Jadi Nabi pun dah sebut benda ni, bahawasanya akan menjadi hijau kawasan tersebut. Subhanallah, walaupun ianya adalah daripada asbab perbuatan tangan-tangan manusia yang menanam dan sebagainya, tetapi ia membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syak pada apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang dibawakan oleh Nabi, ambillah. Ambillah. Walaupun perkara itu kita tak nampak depan mata. Mungkin orang yang hidup 100 tahun, 200 tahun sebelum kita, mereka tak nampak perkara ni, tapi mereka beriman dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu, mereka dah dapat pahala, dah masuk kategori orang beriman. Macam kita lah juga, takkan nak tunggu nampak batang tubuh Dajjal depan mata baru nak beriman, sebagai contoh. Nabi dah sebut benda tu akan datang. Macam mana? Walaupun ada perbezaan pandangan para ulama, kita percayalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, banyak perkara yang kita perlu lihat daripada apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pastinya, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang kita bicarakan dalam kuliah-kuliah kita, iaitu Syama'il Muhammadiyah, melihat kesempurnaan Allah menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melihat kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian unggul baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambung pada bab ke berapa tuan-tuan? Bab yang ke-40
Pada pertemuan yang lepas tu dah lama lah tuan-tuan, berapa hari bulan dah kan. Kita tengok pada Allahumma, saya pun lupa dah berapa hari bulan, lama sangat lah. Yang ini catatannya Allah, mana tarikhnya tuan-tuan? Tak ada pula kat sini tarikhnya. Yang sebelum tu pada asal saya tak tulis tarikh tuan-tuan. Allah minta maaf banyak-banyak. Tapi dah lama jugalah kita tidak membicarakan kitab ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung bab yang ke-47 berkenaan dengan sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membicarakan tentang sifat tawadhu'. Tawadhu' ni apa dia tuan-tuan? Tawadhu' ni rendah hati. Sifat tawadhu' ialah rendah hati. Kalau rendah diri, mungkin kita boleh gayakan sifat tersebut pada diri kita. Kita boleh pamerkan sifat rendah diri, nampak macam tawadhu' sahaja orang ni, tapi hatinya tidak tawadhu'. Sedangkan tawadhu' itu membawa maksud rendah hati. Bila rendah hati tuan-tuan, perbuatan juga akan dipamerkan seperti mana hati tersebut. Dia bukan rendah ni maksudnya inferior, tidak. Inferior ni dia macam orang yang rendah hati, rendah diri yang sampai ke tahap tidak ada keyakinan diri sebagai contoh. Bukan begitu. Orang psikologi boleh huraikanlah ataupun betulkan kalau saya tersilap tadi. Tetapi tawadhu' tidak seperti itu, tetapi menggambarkan kemuliaan diri seseorang yang tidak meletakkan dirinya lebih daripada orang lain. Jadi kita tengok apa yang disebutkan dalam bab yang ke-47 tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama dalam bab ini tuan-tuan, iaitu hadis yang ke-331. Banyak juga kita dah bincang tuan-tuan, 330 hadis. Dah bertahun jugalah kita lihat kitab ni, alhamdulillah. 330 ni kalau ambil 10% tuan-tuan, 300 hadis. Kalau boleh 300 pula, 30 hadis. 30 hadis. 10%, 33 hadis. Kalau boleh kita hafal ataupun sekurang-kurangnya kita mengamalkan. Subhanallah. Kita ambil, kita jadikan sebagai amalan harian kita seperti yang dilakukan oleh baginda SAW. Itu sangat-sangat hebat. Itu sangat-sangat hebat, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan terbatas hanya kepada bulan Rabiul Awal semata-mata, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, hadis yang ke-331, haddatsana Ahmad bin Mani' wa Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairun wahid. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Hadis ini daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kata Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kata apa tuan-tuan? Tak panjang hadis dia, tetapi maksudnya sangat-sangat mendalam. Kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, ataupun kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun, ataupun innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa maksud hadis ini tuan-tuan? Hadis ini salah satu hadis yang yang banyak dibincangkan oleh para ulama. Cukup banyak dibincangkan oleh para ulama, dihuraikan oleh para ulama, dibahaskan oleh para ulama. Kerana apa? Kerana dia berkaitan dengan puji-pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi lepas solat kan kita sama-sama baca salawat nariyah dipimpin oleh tuan imam kita. Kita baca pada selepas solat dan seumpamanya, dan banyak lagi lafaz-lafaz selawat yang disampaikan oleh para ulama.
untuk kita mengamalkannya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, ini sangat-sangat berkaitan dengan puji-pujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tutruni, jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu melampau-lampau memuji aku, kata Nabi. Jangan kamu melampau-lampau berlebih-lebihan memuji aku, kama atratin nasara Isa bin Maryam, ataupun kama atratin nasara ibnu Maryam, seperti mana berlebih-lebihnya kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Macam mana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam, nanti kita akan tengok. Innama ana abdun, ataupun innama ana abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu, maka katakanlah ataupun maka sebutkanlah, abdullahi wa rasuluh, Nabi Muhammad itu adalah hamba kepada Allah dan pesuruhnya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan berlebih-lebih ataupun melampau-lampau dalam memuji aku. Hadis ini tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, ramai sangat yang salah faham. Ramai sangat yang salah faham. Daripada salah faham seumpama itu, datanglah kita kata apa yang kita nak sebut, kefahaman ataupun satu bentuk kita kata kepercayaan, bolehlah kita kata macam tu. Tak boleh terlalu banyak selawat kepada Nabi SAW. Sudah, mana datang tak boleh banyak berselawat kepada Nabi SAW dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat puji Nabi SAW. Kita pun disuruh supaya berselawat kepada baginda Nabi SAW. Banyakkan berselawat, kata Nabi. Sebab apa? Pada hari Jumaat, selawat kita akan dikumpulkan dan dibawa, dihadapkan kepada baginda Nabi SAW. Dibawakan kepada baginda Nabi SAW. Dan selawat itu bila dibawa kepada Nabi, itulah sebahagian daripada bekal kita untuk menjadi ID kita, untuk menjadi pengenalan kita di hari akhirat, di padang mahsyar, di hari kiamat, untuk dikenali oleh baginda Nabi SAW. Sebut nama Fulan bin Fulan, Nabi kata aku kenal dia. Tiap-tiap minggu memang nama dia ada dalam list orang yang berselawat. Aku terima selawat daripada setiap minggu. Subhanallah, seronok tuan-tuan. Patut ini yang kita ajar pada anak-anak kita. Nabi mendapat ataupun Nabi persembahkan dengan selawat-selawat yang kita ucapkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak, tuan-tuan, minta maaf sebutlah. Kadang-kadang ada setengah mak bapak dia lagi dulukan, lagi utamakan cerita apa? Santa Claus. Anak-anak nak apa? Dia hajatkan 25 bulan Disember dia dapat. Itu yang fahamkan kepada anak-anak. Apa lagi? Tooth fairy, ajar gigi patah letak bawah bantal. Macam-macam cerita tuan-tuan, ajar kepada anak-anak benda tu. Sedangkan ini benda yang salah satu jaminan di hari akhirat antara kita dengan Nabi SAW, yang perlu ataupun mesti kita perkenalkan, ajarkan, fahamkan kepada zuriat-zuriat keturunan kita, anak-anak, cucu-cucu kita. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kita disuruh supaya berselawat kepada Nabi SAW, puji Nabi SAW. Lepas daripada azan, kita puji Nabi SAW. Kita minta supaya Allah letakkan Nabi di tempat yang tinggi dan terpuji, maqaman mahmudah, tempat yang tinggi dan terpuji tersebut. Jadi celah mana tuan-tuan ataupun belah mana yang dikatakan jangan terlalu banyak berselawat kepada Nabi SAW? Itu fahaman yang salah. Dia baca hadis ni mungkin tanpa kefahaman yang mendalam ataupun kefahaman yang betul, maka datanglah kefahaman yang seumpama tadi. Ataupun ada sebahagian orang dia ambil hadis ini dijadikan sandaran,
Jangan kita menambah puji-puji yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW sendiri, ataupun jangan menambah puji-puji yang sahabat pun tak puji Nabi dengan pujian seumpama itu. Kalau sebut macam tu tuan-tuan, automatik kebanyakan selawat yang kita baca, tafrijiyahnya ke, nariyahnya ke, banyak lagi lah tuan-tuan kalau kita nak sebut satu-satu, boleh kata banyak itu tertolak secara automatik, sebab ini datang kemudian. Dia datang kemudian. Yang zaman Nabi SAW antaranya itulah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir. Jadi adakah ini yang dimaksudkan dalam hadis ini? Ataupun kita ambil yang basic lah, yang menjadi perbahasan dalam kalangan ramai, iaitu menambah perkataan Sayyidina. Jangan tambah, sebab tak ada orang sebelum ni. Maknanya Nabi sendiri tak suruh kita tambah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai ada yang kata solat kalau baca Sayyidina batal. Sudah tuan-tuan, sampai ke tahap begitu sekali. Adakah itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini? Jangan melampau memuji Nabi SAW. Adakah itu yang dimaksudkan dalam hadis ini tuan-tuan? Maka kita perbetulkan, kita perkemaskan kefahaman kita apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW seperti yang dihuraikan oleh para ulama berkenaan hadis ini. Bukanlah itu maksudnya. Nabi kata jangan melampau dalam memuji aku seperti mana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Maksudnya apa? Jangan melampaui batas antara makhluk dengan Khalik dalam memuji Nabi SAW. Artinya kita tengok apa yang dibuat oleh orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Sedangkan dalam Al-Quran kita baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tak payah terjemah lah, semua orang tahu kan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan tuan-tuan. Macam mana boleh kata Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, anak Tuhan? Jadi ini tidak valid, ini tidak benar sama sekali. Maka Nabi nak sebutkan dalam hadis ini, bila kita puji Nabi, pujilah Nabi, banyakkan berselawat. Apa yang dibuat oleh para ulama itu tidak lari daripada apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, tidak melanggar larangan Nabi SAW. Apa yang kita buat lepas solat, memuji Nabi, selawat-selawat yang dikarang oleh para ulama, tidak melanggar tuan-tuan. Tidak melanggar apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi yang dilarang oleh Rasulullah, jangan puji macam orang Nasrani buat pada Nabi Isa. Jangan sampai kita ni terlalu mengagungkan Nabi sehingga meletakkan kedudukan Nabi seperti Nabi Isa diletakkan oleh orang-orang Nasrani, iaitu anak kepada Tuhan. Jangan kata sampai ke tahap macam itu. Itu larangan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjelaskan lagi, innama ana abdullah, aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah, aku adalah hamba Allah. Nabi tegaskan di situ. Maka katakanlah, kata Rasulullah, faqulu abdullahi wa rasuluh, hamba kepada Allah dan pesuruhnya. Jadi kita meletakkan Nabi SAW di tempat yang selayaknya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula sampai ke tahap, contohnya ada orang dia bila tengok, kan zaman kita ni kan banyak frame tuan-tuan. Kita ada tak kat sini? Tak nampak pula. Ada yang letak frame Allah Muhammad. Ada setengah orang dia tegur, dia kata jangan letak sama tinggi, bawahkan sikit 1 inci ke. Kenapa? Ni seolah-olah menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ni masuk larangan hadis ni. Tak tuan-tuan. Tak. Kalau macam tu, dalam Quran berapa banyak nama Nabi contohnya kan, dalam surah Saf. Duduk dekat atas, belakang-belakang tu banyak lagi nama Allah. Duduk lagi tinggi kalau kita letak Quran macam itu. Tak, bukan begitu tuan-tuan. Maksudnya hadis ini tak mengatakan sampai ke situ. Kita tahu, kita tahu setakat mana kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi adalah Rasul Allah.
Nabi adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan kepada kita untuk menyampaikan risalah Islam. Jadi kita beriman sampai situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ataupun Muhammadur Rasulullah. Nabi adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama tuan-tuan. Maknanya puji Nabi SAW sila, tetapi jangan sampai pergi ke tahap orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Wal-iyadzu billahi min zalik. Satu. Kedua, bila kita kata jangan terlalu tinggi sampai jadi macam yang dibuat oleh orang Nasrani, jangan pula sampai kita merendahkan Rasulullah. Merendahkan macam mana? Menyamakan Nabi macam kita. Samakan Nabi macam kita. Betul Nabi sebut misalnya di dalam Al-Quran, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sesungguhnya aku adalah basyarum mithlukum, manusia sama macam kamu. Nabi sebut manusia sama macam kamu. Artinya pada sifatnya Nabi bukan malaikat. Itu maksudnya. Mislukum di situ bukan sama macam kita. Alah Nabi 2 kali 5. Tak boleh sebut macam tu tuan-tuan. 2 kali 5 macam kita. No, tak boleh. Kita tak boleh kata macam tu. Bila disebut mislukum di situ, Nabi nak mengatakan bahawa Nabi bukan malaikat. Banyak dalam zaman-zaman terdahulu orang mengatakan Nabi-Nabi ni malaikat. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam, bila ialah seperti yang kita sering baca tentang kisah Imra'atul Aziz. Dia tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bila dia tertarik, dia cuba goda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam cuba mengelak daripada digoda oleh mak angkat dia sendiri tuan-tuan. Dan kemudian bila raja tahu, viral cerita ni, terkeluar cerita ni, sorok kot mana walaupun benda tu berlaku dalam istana, cerita tu terkeluar. Orang pun mengata apalah isteri raja ni, permaisuri lah mungkin, apalah kan, anak angkat sendiri pun boleh suka pula, boleh syok dengan anak angkat sendiri. Maka Imra'atul Aziz tak puas hati. Sebab apa? Dia tahu kenapa dia jadi macam tu. Sebab Nabi Yusuf sangat handsome pada ketika itu. Sangat handsome pada ketika itu. Bila dia tengok orang lain tak nampak Nabi Yusuf, bolehlah cakap sedap. Dia yang duduk hari-hari satu istana, satu rumah dengan Nabi Yusuf, kan, merasakan sangat-sangat handsome. Tak apa, siap korang, dia kata. Ni dialog saya tambah lah tuan-tuan, tapi ceritanya macam tu lah, flow ceritanya dalam Quran. Dia buat satu majlis, susun orang-orang perempuan, potong sayur, potong buah, apa lagi, potonglah apa-apa yang boleh potong kan. Kemudian saja Imratul Aziz dia suruh Nabi Yusuf AS keluar jalan. Cerita biasa kita dengar tuan-tuan. Bila Nabi Yusuf jalan, mereka nampak handsome sampai tak perasan potong jari masing-masing. Handsomenya Nabi Yusuf AS. Sebab itu ulama sebut, kan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi kata separuh kecantikan pada Nabi Yusuf AS, sepenuh kecantikan pada Nabi Muhammad SAW. Ulama buat perbandingan tuan-tuan. Kalau zaman Nabi Yusuf, mereka tengok Nabi Yusuf terpotong jari tak perasan. Kalau waktu itu, ataupun kalaulah orang-orang wanita itu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, dia nampak Nabi Muhammad tangan ke kaki dia potong, tak tahu ke mana pisau tu pergi, lagi teruk daripada apa berlaku bila mereka nampak Nabi Yusuf AS. Dahsyat tuan-tuan. Dan apa ucapan mereka? Ma hadza basyara illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Jadi nak kata tuan-tuan dan puan-puan, itu satu contoh lah saya bawa. Banyak sebelum Nabi Muhammad SAW, umat mereka mengatakan ini adalah malaikat, ini bukan manusia. Maka Allah turunkan wahyu, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Aku ni manusia sama seperti kamu. Sama dari sudut dia bukan malaikat. Kita 5 jari, Nabi pun 5 jari sebelah tangan. Begitulah maksudnya. Tapi bukan 2 kali 5. Sebab apa? Yuha ilai, aku dapat wahyu. Bila Nabi dapat wahyu, Nabi diangkat menjadi Rasul, martabat Rasulullah jauh tinggi daripada kita. Sebab itu dalam hadis lain kalau kita tengok, bila Nabi duduk dengan Umar kan, Nabi tanya, wahai Umar, kamu sayang aku ke tidak? Ya Rasulullah, aku sayang kamu ya Rasulullah, aku cinta engkau ya Rasulullah, selepas aku cinta kepada diri aku.
Maknanya Umar sayang diri dia sendiri, kemudian dia sayang Nabi SAW. Hebat tu tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Tak sempurna iman selagi mana tak dijadikan aku lebih dicintai melebihi daripada dirinya sendiri, anak-anak, mak bapaknya dan manusia sekaliannya. Umar kata, wallah, mulai saat ini engkau ya Rasulullah paling aku cintai melebihi diri aku dan manusia yang lain-lain. Maksudnya meletakkan Rasulullah di tempat kecintaan yang paling tinggi selepas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama sebut cinta paling tinggi dalam kalangan makhluk ialah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, cinta kepada Khaliq, pencipta. Dalam kalangan makhluk, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tinggi. Jadi tadi kita kata puji Nabi SAW jangan sampai ke tahap yang tidak layak bagi baginda, seperti contoh orang-orang Nasrani lakukan. Dan tidak pula kita rendahkan Nabi SAW sama kita kata 2 kali 5 macam kita. Tak sama tuan-tuan dan puan-puan, jauh bezanya. Okey, itu satu. Dan kemudian kalau kita nak huraikan lagi tentang merendahkan ataupun menyamakan Nabi SAW dengan kita, dalam surah An-Nur ayat 63 misalnya Allah SWT berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Allah kata apa? Jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana cara kamu panggil sesama kamu. Jangan kamu panggil Nabi macam kamu panggil member-member kamu, kawan-kawan kamu, saudara-saudara kamu. Jangan panggil macam tu, sebab Nabi SAW ada kemuliaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita perhatikan tuan-tuan, halus bahasa Al-Quran ni hebat. Sebab apa? Sebab dia bukan rekaan makhluk, dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Quran sebegitu hebat. Kalau tengok daripada awal suratul Fatihah sampai surah An-Nas, tidak ada pun satu ayat yang mana Allah SWT menyeru Rasulullah dengan ya Muhammad. Allah tak panggil Nabi dengan nama. Allah panggil Nabi dengan ya ayyuhan nabi. Allah panggil Nabi ya ayyuhar rasul. Panggil pangkat Nabi, special Nabi Muhammad. Habis itu yang lain-lain Allah panggil ya Isa, ya Musa, ya Daud dan lain-lain. Nabi-nabi lain Allah panggil nama, Allah panggil dengan nama. Tapi Nabi SAW dalam Quran pun Allah tak panggil nama, Allah panggil dengan pangkat mulia Nabi SAW. Allah cinta Nabi sampai ke tahap macam itu. Maknanya kita sebagai umat Rasulullah, tadi kita kata jangan terlalu tinggi sampai jadi macam orang-orang Nasrani. Jangan rendahkan Rasulullah melampaui apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka letaklah Nabi SAW di tempat tertinggi cintanya dalam kalangan makhluk. Subhanallah. Jadi begitu sifat kita, sikap kita terhadap baginda Nabi SAW. Banyakkanlah berselawat kepada baginda SAW. Pujilah Nabi SAW. Mudah-mudahan manfaat daripada puji-pujian kita kepada Rasulullah itu akan kita perolehi di dunia, kalau tak di dunia, di akhirat insya-Allah. Sebab kat dunia kan Nabi kata man shalla alayya salatan, selawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi bi asyarah. Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Jadi manfaatnya kita dapat jugalah di dunia. Kalaupun tak dizahirkan oleh Allah, pasti di hari akhirat insya-Allah kita akan perolehinya. Baik, itu berkenaan dengan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah adalah Rasul Allah, pesuruh Allah, Nabi Allah, tetapi Rasulullah tawaduk bagi tahu kepada para sahabat, aku adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis tadi kita fahamlah macam mana kita nak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang seterusnya 332 juga daripada yang tadi daripada Abdullah bin Abbas dan kemudian daripada Umar bin Al-Khattab. Yang ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Anas bin Malik, pembantu Nabi ketika di Madinah. Umar Al-Khattab, sahabat besar Nabi SAW. Ada seorang lagi kita sebut tadi, Abdullah bin Abbas. Abbas adalah pakcik Nabi SAW. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Baik. Anas bin Malik menyebutkan dalam hadis yang ke-332, annamra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, seorang wanita dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata kepada Nabi, innali ilaika hajah, aku ada benda nak bagi tahu kamu ya Rasulullah, aku ada benda ya Rasulullah nak cerita. Hadis ini cerita di Madinah, tuan-tuan. Hadis ini cerita di Madinah. Waktu itu Nabi adalah ketua negara. Nabi adalah ketua negara, memimpin manusia di Madinah. Jadi wanita ini jumpa dengan Nabi, maksudnya jumpa dengan pemimpin lah, macam kita jumpa dengan PM ke, contoh gitulah. Bahkan Rasulullah jauh lebih mulia. Wanita ini jumpa dengan Nabi, innali ilaika hajah, ada benda lah nak cakap sikit, boleh ke? Maka Nabi pun menjawab, faqal ijlisi fi ayyi tariq al-Madinah syi'ti. Minta maaf. Ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Kata Nabi SAW, duduklah kamu fi ayyi tariqil madinati syi'ti. Duduklah dekat mana-mana tempat, mana-mana jalan, mana-mana kawasan dalam Madinah ini yang kamu suka, yang kamu nak. Duduk mana-mana. Kita nak sembang ni, kamu cakap je kat mana. Kat mana kita nak duduk ni, nak bercerita. Ajlis ilaiki. Aku akan duduk dekat mana yang kamu pilih tersebut. Nabi tak kata datang office, esok buat appointment dengan PA saya. Minta maaf lah, bukan saya nak kata orang yang cakap macam tu, tidak. Tapi ini menggambarkan tawaduknya Nabi SAW. Nabi tak kata begitu, datang minggu depan kan. Nabi tak kata buat appointment dulu dan sebagainya. Tapi Nabi kata, okey, duduk mana nak duduk, aku akan duduk bersama dan cerita kepada aku apa masalahnya. Ulama kata hadis ini murad dia ataupun tujuan dia, satu, nak menunjukkan bahawa Rasulullah SAW walaupun seorang pemimpin negara, seorang Rasul Allah, Nabi turun kepada masyarakat. Nabi turun kepada masyarakat mendengar apa luahan para sahabat, apa keperluan mereka. Sebab itu kalau kita tengok yang menyusul selepas itu, Khulafaur Rashidin, Sayyidina Umar, dia cuba buat seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah. Umar jalan tengah malam, tuan-tuan, pusing bandar. Zaman tu tak ada WhatsApp kan, masa tu tak ada TV, jadi ada juga yang tak kenal Umar ni rupa macam mana. Ada yang tak kenal Umar rupa macam mana, walaupun dia adalah khalifah dan taklukan dia besar, 2/3 daripada dunia. Hebat. Jadi bila Umar turun ke jalan, Umar turun ke kampung-kampung, ramai yang tak kenal. Beza dengan kita, tuan-tuan, pemimpin datang, banner dia subhanallah besar surau ni. Contoh. Jangan marah, tuan-tuan. Tapi betul lah, memang ada banner kan. Tapi Rasulullah, minta maaf, zaman Sayyidina Umar tak ada semua ni. Umar turun sampai orang tak kenal Umar Al-Khattab. Sedangkan itu adalah pemimpin mereka. Kenapa? Sebab nak ikut Nabi SAW. Nabi turun kepada masyarakat dan Nabi mendengar luahan hati mereka. Itu satu. Kedua, Nabi SAW sangat tawaduk. Nabi tak suruh bawa kursi Nabi ke special, Nabi tak suruh sediakan red carpet ke, Nabi tak suruh sediakan apa-apa pun yang istimewa. Nabi kata duduk mana-mana, kita bincang, cerita kepada aku apa masalah kamu. Ini sifat tawaduk Nabi SAW. Rendah hatinya baginda SAW sehingga dipamerkan dalam setiap perbuatan baginda SAW. Wallahu alam. Kita berhenti seketika untuk laluan azan insya. Astaghfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung sikit lagi perbincangan kita daripada hadis-hadis dalam bab tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi kita menyebut tentang bagaimana seorang wanita berjumpa dengan Rasulullah, nak mengadu ataupun berkata sesuatu kepada Nabi, maka Nabi kata duduklah mana-mana. Aku akan duduk bersama dengan kamu. Menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pilih tempat mana yang Nabi nak duduk, nak kena selesa dan seumpamanya. Baik. Kemudian kita tengok satu lagi hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an 333. Hadis ini juga menggambarkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Ini hadis 333. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashhadul janaiza wa yarkabul himara wa yujibu da'watal 'abdi wa kana yawma bani Quraizah ala himarin makhtumin bihablin min lifin alaihi ikafun min lifin atau kama qala. Baik, gambaran oleh Anas bin Malik radhiyallahu an tentang Nabi SAW. Anas ni banyaklah dia tahu tentang Nabi sebab dia PA Nabi ketika di Madinah. Jadi banyak perkara yang dia tahu, dia himpunkan sifat-sifat ataupun peristiwa yang menggambarkan sifat mulia tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, pertama sekali kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Kalau ada dalam kalangan para sahabat ketika itu yang sakit, Nabi pergi ziarah. Nabi ziarah orang yang sakit. Ini antara kelaziman Rasulullah. Bukan sekali aja Nabi pergi ziarah orang sakit, lepas tu ambil gambar dah, cerita tu lah ulang-ulang. Tak, saya tak kata siapa-siapa tuan-tuan, saya bagi contoh. Nabi tak buat macam tu. Tapi satu kelaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menziarahi orang sakit. Bila orang selalu sebut tuan-tuan, maksudnya Nabi memang selalu buat. Ada sahabat yang sakit, Nabi memang akan pergi ziarah. Dan kalau kita pergi ziarah orang sakit, ada kesempatan tuan-tuan untuk ziarah orang sakit. Cuma mungkin musim Covid ni kita risau sikit lah nak ziarah orang sakit. Jangankan sakit berat tuan-tuan, sesema pun kita dah rasa macam hati-hati kan ni kan, suspend juga kita kan. Contoh gitulah, suasana sekarang ni tidak begitu. Tetapi kalau ada peluang untuk kita menziarahi orang sakit, ataupun sekarang teknologi dah canggih,
Katalah tak ziarah, kita call, kita WhatsApp tanya khabar dia, kita video call pun boleh juga kan. Tapi carilah masa yang sesuai. Janganlah dengar kuliah kejap lagi pukul 10 telefon, oh ni si Polan ni sakit, terus call. Orang tu dah lah sakit nak rehat tidur pergi kacau malam-malam. Carilah masa lain tuan-tuan. Contohnya kita dah canggih ni kan, kita WhatsApp dulu, boleh call sekejap tak? Tapi janganlah malam. Kalau malam ni kan Nabi kata jangan ziarah lepas isyak kan. Elakkanlah kalau tak ada apa-apa keperluan. Jadi carilah waktu siang, WhatsApp dulu. Tuan, Assalamualaikum, boleh tak kalau nak call kejap? Dia tak jawab, maknanya dia tengah busy lah, atau mungkin dia tengah rehat dan sebagainya. Kalau dia free, dia kata boleh, dia jawab, kita pun call. Apa khabar? Dengar kata tak sihat kan? Tanya khabar. Itu antara benda yang dibuat oleh Nabi SAW. Tak boleh ziarah fizikal, kita call, kita WhatsApp. Dan seumpamanya lah tuan-tuan kata tak nak pakai WhatsApp, nak pakai benda lain, Telegram, pakailah, kilogram pun tak apa, silalah, tak ada masalah. Dan kemudian satu benda yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang ini bukan dalam hadis tadilah. Bila kita menziarahi orang sakit, bila kita berkomunikasi dengan orang yang sakit, ketahuilah pada ketika itu doa dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sakit ni doa dia mustajab tuan-tuan. Jadi kita kadang-kadang banyak hajat kan, kita doa sendiri tak pergi, mungkin banyak benda lah kurang kita. Maka orang yang sakit ini kita minta lah, tolong doakan saya ada hajat ni. Apa hajatnya, bagi tahulah kan. Kita minta dia tolong doakan, sebab doa dia sedang mustajab waktu Allah uji dia dengan kesakitan. Subhanallah. Ini antara benda-benda yang boleh kita lakukan. Baik, balik kepada tadi, Nabi SAW kata Anas bin Malik sering menziarahi orang sakit. Kedua, wa yashhadul janaiz, ada orang yang meninggal, Nabi akan pergi ziarah jenazah. Ziarah jenazah kan besar pahala tuan-tuan. Kalau mampu sampai ke tahap memandikan jenazah, silalah. Tak semua orang berpeluang. Yang boleh kita buat apa dia? Solatkan jenazah. Kalau ialah musim Covid ni, hospital uruskan semua. Tapi kalau jenazah yang mati biasa tuan-tuan, kita boleh pergi solat, pergilah, dapat satu qiraat pahala. Besar pahala tuan-tuan yang kita sering abaikan. Kalau di Mekah, Madinah, boleh kata hampir setiap waktu ada. Kalau Mekah tu saya rasanya macam tak ada waktu yang tak ada solat jenazah. Kalau Madinah tu adalah sekali-sekala yang tak ada solat jenazah. Kita pun tunggu-tunggu tak ada kan. Jadi buatlah solat ba'diyah contoh gitu. Tapi di Malaysia ni jarang sangat kita nak dapat peluang. Jarang sangat nak dapat peluang solatkan, sembahyangkan orang yang dah meninggal dunia. Maka bila ada, cubalah cari ruang dan peluang untuk pergi solat jenazah. Dapat pahala satu qiraat. Kedua, seperti mana Nabi SAW pergi menziarahi jenazah ini, maknanya ketika dimakamkan, dikebumikan, Nabi pergi. Maka kita pun cubalah untuk pergi. Tak pergilah Ustaz, kenapa? Nanti foto kasut. Ya Allah, foto kasut dia fikir kan. Kalau tak boleh cuci, carilah kedai beli barulah kasut kan. Apalah sangat dengan pahala yang besar bagi orang yang mengiringi jenazah pergi ke kubur. Besar pahala. Ustaz cakap sedap lah kan, boleh beli kasut. Saya nak beli kasut ni, macam-macam lah alasan kita kadang-kadang. Kalau susah sangat, buka lah kasut tu, kaki ayam je pergi kubur. Lepas tu basuh, pakailah kasut tu balik. Wallahu'alam. Minta maaf tuan-tuan, bukan garang, bukan marah ni. Sebut je. Bukan marah, nasihat Ramli kata. Kan? Baik. Jadi Rasulullah sering pergi ziarah jenazah. Wa yarkabul himar, Nabi naik himar, Nabi naik keldai. Nak katanya tuan-tuan, Nabi pun kalau kita umpamakan hari ni macam yalah naik Myvi lah kita kata, ataupun naik kancil lah. Apa salahnya kan? Tak perlu Rolls Royce pun contoh, tak perlu apa-apalah model yang canggih-canggih ni tuan-tuan. Nabi pun naik kenderaan yang menggambarkan kerendahan hati baginda Nabi SAW. Bukan setakat orang musyrikin offer Nabi dengan harta yang banyak. Malaikat Jibril pernah datang bawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tanya Nabi, nak ke kalau Allah Taala tukarkan satu gunung jadi emas untuk kamu ya Rasulullah? Nabi kata tak payah. Nabi kata tak payah.
Nabi tak nak benda seumpama itu. Rendahnya hati Nabi SAW. Kalau kita agak-agak tuan-tuan, tiba-tiba lah kejap lagi kan nak masuk kereta, datang orang yang handsome. Wah, ni cantik, baju putih ni, muka handsome, rambut hitam berkilat kan. Ni bukan orang sini ni. Sekali dia kata, aku Jibril. Oh, betul lah dalam cerita, banyak hadis kan kita baca, kita dengar dalam kuliah, Jibril datang memang macam tu lah keadaan dia, bukan orang sini tapi pakaian kemas dan sebagainya. Jibril, ya ada apa? Nak tak kalau aku tukarkan Bukit Indah ni kan, Bukit Indah ni jadi emas untuk kamu, nak tak? Agak-agak jawapan apa tuan-tuan? Tak payah satu Bukit Indah, setengah pun jadilah, kita katakan boleh lah kan. Nak juga kan, tapi Nabi SAW tolak. Itulah tawaduknya Nabi SAW. Hebat Nabi ni. Nabi tunjuk kita contoh yang kita, ya Allah, kita nak tandingi susah tuan-tuan. Boleh kata sampai ke tahap tak boleh lah kita nak tandingi. Jadi kita kena menurutilah apa-apa yang hebat, yang baik daripada Nabi SAW itu kita cuba contohi. Jadikan diri kita orang yang tawaduk. Tapi jangan pula tuan-tuan jual kereta-kereta yang dah ada, semua ambil 650 tahun 90. Tak payahlah tuan-tuan kan, itu asap dah berkepul-kepul, kalau hitam keluar, tak servis, macam-macam lah tuan-tuan. Tak payahlah sampai ke tahap macam tu. Bukan saya mengata orang pakai kancil, minta maaf kalau tuan-tuan ada pakai kancil kan kecil hati pula kan. Tak, saya tak kata macam tu, tapi bukanlah sampai ke tahap kita melepaskan apa yang telah kita ada. Pakailah tuan-tuan, tapi niatkan untuk kebaikan. Ada orang dia pakai Ferrari tuan-tuan, dia kata Ferrari ni murah aja pada dia, tapi dia pakai pergi masjid kan. Cuma janganlah letak depan-depan supaya orang semua pandang, parkinglah jauh-jauh sikit. Bukan kita nak tayang kereta, contoh gitulah tuan-tuan. Wallahu ta'ala. Baik, wa yarkabul himar, Nabi naik himar. Wa yujibu da'watal abdi, bukan setakat undangan daripada VIP yang Nabi pergi jumpa, bahkan kalau hamba sahaya pun jemput Nabi datang ke mana-mana. Ya Rasulullah, datanglah rumah aku, Nabi akan pergi. Hamba jemput pun Nabi akan pergi. Tak ada masalah. Nabi tidak memilih jemputan, Nabi tidak memilih undangan. Orang hidang, ada satu lagi hadis yang kemudian ni tuan-tuan menyebutkan tentang bagaimana Nabi SAW dihidangkan dengan roti keras daripada gandum yang kasar. Roti keras, gandum yang kasar. Kita roti pandan kelapa berebut tuan-tuan, benda viral, berebut carikan kat kedai. Lembut, gebulah, bakar pun sedap kan. Cari, tengok dekat rak tak ada. Lori, tak sebutlah nanti kan jadi promosi pula di tengah live kan. Lori roti tu berhenti depan kedai, semua tunggu, ikut aja orang tu bawa tray. Orang tu pun dah seram, jaga SOP 1 meter kan. Semua orang nak rebut roti daripada dia tuan-tuan. Sampai ke tahap macam tu kita ni. Nabi SAW pernah dijemput dan Nabi diberikan hidangan roti keras daripada gandum kasar. Gandum kasar dia gatal tekak kalau kita makan tuan-tuan. Dan kemudian kuah dia apa? Kuah yang banyak minyak dan dah lama. Dia dah season dah tuan-tuan. Macam tu sekali, cicah makan, tak ada isi pun. Nabi pergi, Nabi makan. Tak ada masalah tuan-tuan. Itu Nabi SAW. Hebat Nabi. Hebat Nabi. Orang hamba-hamba menjemput Nabi pun Nabi akan pergi. Wa kana yauma bani Quraizah ala himarin makhtumin bihablin min lif. Pada hari pengusiran Bani Quraizah. Bani Quraizah ni salah satu keluarga Yahudi yang ada di Madinah. Kan saya pernah cerita dulu, Madinah ini ketika Nabi sampai, selain daripada Ansar, orang-orang Ansar lah, Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi pun ramai di Madinah. Orang Yahudi pun ramai di Madinah. Kenapa ramai Yahudi kat Madinah? Sekarang tak adalah. Tapi dulu ramai Yahudi kat Madinah sebab mereka baca dalam kitab mereka Nabi akhir zaman akan datang ke Madinah. Akan datang ke Madinah. Jadi mereka tunggu di Madinah, bilalah nak datang Nabi ni. Mungkin satu generasi mati, datang generasi yang lain. Kan daripada zaman Nabi Isa alaihissalam sebagai contoh, hampir 671 tahun tuan-tuan. Jadi berapa generasi itu menunggu. Mereka baca dalam kitab, ada mereka pergi tunggu dekat Madinah, mati, datang generasi yang baru ataupun anak mereka meneruskan penantian tersebut. Jadi bila datang, sudah Nabi ni orang Arab rupanya. Ingatkan Bani Israel juga Arab lah pula, dia orang kata kan.
Jadi mereka susah nak menerima Islam, walaupun telah di bai'ah ataupun dah dibuat perjanjian, dibuat perjanjian antara orang-orang Islam, antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi ni, Piagam Madinah sebagai contoh kan, buat. Tapi yang buat hal siapa dia tuan-tuan? Orang Yahudi juga. Sebab itu mula-mula sekali yang memusuhi dan menentang Rasulullah nak perang dengan Nabi, Bani Nadir. Yang ni 15 hari sampailah mereka ditewaskan dan diusir. Kemudian bila mana Nabi SAW stop berperang dengan orang Yahudi, berhenti sebab Bani Nadir dah kena usir, jadi pengajaran kepada bani-bani yang lain ni. Ketika Rasulullah berada di rumah, datang Jibril alaihissalam, mengatakan, ya Rasulullah, maksud Jibril dalam hadis Bukhari, adakah kamu telah meletakkan senjata? Nabi kata, kenapa? Jibril kata, sesungguhnya kami belum meletakkan senjata. Maknanya Jibril kata jangan berpaling daripada orang-orang Yahudi yang lain. Jibril bagi tahu kepada Nabi, Bani Quraizah pula nak buat hal lepas ni. Maka Nabi SAW ajak sahabat-sahabat pergi kepung Bani Quraizah. Itu secara ringkas lah sirahnya, tuan-tuan boleh baca nanti. Dan dalam peristiwa tersebut selama 25 hari kepungan dalam musim sejuk. Kita selalu dengar dalam peperangan Badar ketika sahabat Nabi dan para sahabat berpuasa. Beratlah, payah perang Badar ni sebab berpuasa. Peperangan dengan Bani Quraizah pada musim sejuk, sahabat-sahabat menggigil tuan-tuan, tapi kerana keimanan mereka bertahan. Subhanallah, mereka bertahan tuan-tuan. Jadi bukan itulah kita nak cerita, panjanglah kalau kita nak cerita satu persatu tentang peperangan menentang Bani Quraizah ataupun pengusiran Bani Quraizah ini. Tapi kata Anas bin Malik, dalam peristiwa tersebut Nabi SAW ala himarin makhtumin bihablin min lif. Nabi naik kaldai. Nabi naik kaldai makhtumin bihablin min lif, yang Nabi SAW pakai tali, apa dia panggil, tali apa tu, yang nak steel, kaldai tu diperbuat daripada leaf, tali daripada sabut, macam tali kapal tu lah tuan-tuan. Tali apa kita panggil tu, kasar tali dia kan. Jadi tali yang seumpama itu yang digunakan oleh Nabi, tali yang murah, tali yang bukan kayangan punya tali lah orang sekarang kata. Tu Nabi SAW. Tidaklah dihias kuda ataupun unta yang dinaik oleh Nabi. Bahkan Nabi naik kaldai, dan tali untuk kendalikan kaldai itu pun daripada tali sabut kasar, pastinya berbekas tangan mulia Nabi SAW. Alaihi ikafun min lif. Nabi duduk atas kaldai itu, pelana dia pun daripada sabut. Pelana pun daripada sabut. Dia punya saddle tu tuan-tuan, kasar. Kalau kita ni semua yang lembut-lembut, leather kan, fine leather, duduk sedap. Oh dahsyat tuan-tuan. Kalau motor-motor besar yang mahal ni, motor kayangan lah orang kata kan, tengok dia punya seat bukan PU leather tuan-tuan. PU leather ni kena toreh sikit habis. Ini betul-betul genuine leather, kan. Bau tu orang yang pakar kulit ni dia boleh tahulah kulit apa kan. Subhanallah, hebat, canggih. Dan orang kata yalah, benda tu memang mahal lah, eksklusif. Tapi Rasulullah SAW tidak pakai seumpama itu. Semua ini menggambarkan kerendahan hati, sifat mulia baginda Nabi SAW, yang kita tak mampu untuk orang kata tandingi sifat mulia tersebut. Tetapi setidak-tidaknya dengan kita mengenali baginda SAW, atas sifat mulia baginda ini, tawaduknya baginda SAW ini, kita dapatlah mencontohi baginda dalam banyak hal. Dalam banyak hal kita contohilah baginda SAW. Mudah-mudahan Allah datangkan kerendahan hati kepada kita semua, seperti mana kerendahan hati yang Allah kurniakan kepada baginda SAW. Mudah-mudahan kerendahan hati tersebut menjadikan kita hamba yang baik, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang mengasihi sesama makhluk, dan Allah SWT juga kasih kepada kita dan kurniakan kita di hari akhirat kelak syurganya, insya-Allah.
Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Banyak lagi hadis-hadis dalam bab ini tuan-tuan, yang insya-Allah kita akan tengok pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini setakat itu dahulu 3 hadis yang sempat kita tengok. Mudah-mudahan ada manfaat daripadanya yang dapat kita ambil dan kita jadikan sebagai pedoman dan amalan dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dahulu perkongsian pada malam yang berbahagia ini. Ma min hasanah fa min Allah wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas segala ilmu yang kami perolehi. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.